Selamat petang semua. Selamat petang. Terima kasih Rafiq. Selamat petang Tisa. Okay, kita ada Syarifah. Syafira. Kita ada Caitlin, kita ada Aufi. Okay, kita ada 34, tolak 2, 32. Okay, it's coming lagi. 32 orang sekarang. Okay, macam mana kelas so far? Okay. Hari ni dah minggu pertama, hari yang keempat. Kelas-kelas lain okay? I know this semester you having timetable issue kan? Sangat teruk timetable issue for this semester sebab diorang start use the student allocator. Okay, we wait one more minute and then we start with our first topic for today. Hari ni kita akan belajar topik yang pertama dan topik ini di akhirnya kita ada quiz sikit. Kita ada Kahoot untuk kita buat bersama-sama. Boleh ya? Terima kasih Dok. Kita ada 35 orang, saya rasa kita dah boleh mula dah. Okey, terima kasih semua. Dengar tak bunyi tu? The sound, the drilling sound, are you hearing that? Oh, very soft. No. Okay, thank you so much. Okay, selamat petang. Sekali lagi kita jumpa untuk kelas yang kedua untuk minggu yang pertama. Jadi kelas pada hari ini kita akan berbincang tentang sejarah bahasa Melayu. Okay, I would like to know, any one of you actually already go through the topic? Have you? Or not yet? Not yet. Okay, so today we're going to talk about history. Okay, history, sejarah. Thank you so much for the response. I will share my screen. Okay, bila bercakap tentang sejarah, what is your first thought about it? Your opinion bila cakap tentang sejarah? Suka ke, tak suka ke? Ada siapa-siapa suka tentang sejarah tak? Okay, Chen cakap neutral. Syafirah cakap tak suka. Okay. Tapi, truly speaking kan, honestly speaking lah, saya dulu pun tak suka sejarah juga. Tapi when I grow up, bila dah kerja, jadi sejarah tu something yang interesting. Megan kata sangat suka. Dislike almost fail in SPM. Okay, no cakap. Saya dulu pun macam tu juga. Saya just pass masa SPM sebab I don't like sejarah. Sama pula masa tu my cikgu sejarah, they just open the book and read from the book. Literally read from the book. So I don't like the way that she taught. Okay. So sejak itulah memang tak suka sejarah.
Then bila dah belajar, pergi universiti, buat master, and then bila dah masuk kerja, suddenly I like sejarah. Dia jadi macam bila kita makin berumur, kita makin suka benda yang kita tak suka. So get ready, siapa yang tak suka sejarah sekarang, you will like sejarah in future. Tambah pula nanti bila dah ada kids, dah ada family, you might need sejarah in your life. Okay? Tak tahu banyak pun, tahu sikit pun need tu lah. Because nanti anak-anak kadang dia tanya benda-benda yang kita tak terfikir, right? Diorang fikir tapi dia tak fikir. Sometimes it's about sejarah. So, yeah, future is going to be interesting for us. Okay? So, today topik sejarah bahasa Melayu dan kita akan bercakap tentang sebelum kita bercakap tentang sejarah bahasa Melayu itself, tentang history of bahasa Melayu, we're going to discuss about sejarah bangsa Melayu. Okay, be honest. Pernah sesiapa tak dengar that one rumors, diorang kata Melayu is not the original people in Malaland. Pernah dengar tak? Orang Melayu bukan original people dekat tanah Melayu. Yes, semua orang pernah dengar. Okay, kita akan discuss sedikit tentang teori-teori kedatangan bangsa Melayu ke tanah Melayu. Okay, kita akan tengok juga. Okay, first slide. Kita akan bincangkan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu yang akan kita lihat dari sudut kataan Melayu, sebab bila kita sebut Melayu, awak akan fikir Melayu itu adalah bahasa bangsa. Betul tak? Bahasa dan juga bangsa. Mungkin ada juga yang keliru, Melayu itu adalah agama. Okay? Jadi Melayu adalah bangsa dan juga bahasa. Kemudian bangsa itu merujuk kepada orang jugalah, dan kita akan tengoklah sebutan ataupun perkataan Melayu itu sendiri. Okey, kita tengok pada kali pertama perkataan Moloyu yang digunakan pada abad yang ke-7, sebenarnya dia tidak merujuk kepada orang pun. It's not referring to the people. Okey, perkataan Melayu itu. Tapi kalau anda lihat dekat skrin yang saya already project, poin yang kedua, pengembara Cina, tahu tak pengembara ni siapa? Abad yang ke-7. Dia dah start datang dah. Pada abad ke-7, dia dah start datang ke Tanah Melayu. Laksamana Cheng Ho datang. Pada abad yang ke-7, dia menggunakan perkataan Moloyu. Moloyu itu sebab aksen dia orang Cina kan, jadi tak boleh sebut Melayu lah. Tetapi Moloyu tersebut merujuk kepada sebuah kerajaan di Jambi. Hari ini kerana pada abad yang ke-7 kita tak ada kerajaan Melaka lagi. Kita ada kerajaan di Nusantara tetapi kebanyakannya terletak di Indonesia. In Tanah Melayu is quite limited kingdom actually. Okay, pada abad yang ke-7. Kemudian perkataan Melayu pertama kali ditemui di Padang Roco di daerah Batanghari pada sebuah patung. Okay. Pada masa dahulu, people cannot afford to buy a paper, okay, because the paper is very expensive. Okay, soalan cepu mas. Okay, tamadun pertama yang menemui penemuan kertas, yang menemui pembuatan kertas, First civilization who found how to make a paper. What is the civilization? Which civilization? I think in TITAS you learn this. In TITAS you learn Chinese civilization, you learn Malay civilization, what else? Islamic, and also India. Okay. From this civilization, which civilization actually found how to make a paper? Correct. Chinese. Okay. Tamadun Cina. Kertas ditemui pada abad yang kedua, but before that actually people start writing, but they use like cow leather, they use like sheep leather, or they use like papyrus daripada pokok, okay, kertas daripada pokok. Tetapi tamadun Cina yang mula-mula started to do proper paper, okay, proper paper. Jadi
paper pada masa dahulu sangat susah nak ditemui berbanding pada masa sekarang. Sekarang ni senang je. Pergi kedai beli satu rim, one bundle of paper tu kita boleh dapat 500. Okay. Tapi pada masa dahulu sangat mahal. That's why they cannot afford to write in the paper, okay, on the paper. So what they can do is they use lah batu-batu ke, they use any kind of surface that can write. Kalau tengok the first Malay movie, okay, the first Malay movie dan juga the first movie yang ditayangkan di televisyen di Malaysia, in that particular movie, nama dia Laila Majnun tau. Laila Majnun. Okay, is about like cerita cinta lah. Okay, cerita dalam Laila Majnun ni kalau awak tengok, this is one scene, this hero and also heroine study in the like open space. Dia macam sekolah, school but open space. They use like batu tapi besar-besar ni lah, besar-besar ni tapi a little bit thick lah, kalau macam ni nipis kan, tapi besar-besar ni, dan they have a chalk. Dia orang tulis lah dekat situ. Itu adalah buku diorang pada masa dahulu. Lepas tulis and then they erase, write and erase. So that kind of education long time ago. Okay, then after that, pada since abad yang ke-7 sampai ke kewujudan Melaka, Melayu tersebut dirujuk sebagai kerajaan. Selepas adanya Melaka barulah perkataan Melayu itu merujuk juga kepada bangsa dan juga bahasa. Okay, tapi selepas UNESCO pada tahun 1972, they already declare that Melayu is salah satu suku bangsa bahasa Melayu, suku bangsa Melayu di semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines dan juga Madagaskar. Sebab if you see here, this is the map for the Malay island ataupun Malay archipelago lah. Kita ada Kepulauan Nusantara kan. Okey, ini adalah petanya. Dalam peta yang ni kalau awak tengok dari sini kan, sebenarnya ini adalah kawasan yang mereka boleh menuturkan atau bertutur dalam bahasa Melayu. Okay, I believe that you heard that they said, oh, bahasa Melayu is a lingua franca. Bahasa Melayu actually long time ago is become a medium language between countries kan, satu masa dahulu kan pernah dengar. Actually this is because bahasa Melayu dituturkan or speak in this area quite big. Semua kawasan ni menuturkan bahasa Melayu. It's just different of the like maybe accent. Bahasa Melayu a little bit different. Contohnya macam bahasa kita dengan bahasa Tagalog. Okay, tadi dia kata orang Melayu tu menurut UNESCO, orang Melayu is part of like semenanjung Malaysia, Thailand, Philippines. Okay, Philippines ni bercakap bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog is part of the Nusantara language. Okay, one of the language actually, not lah, some of the word actually similar to the bahasa Melayu and maybe same with bahasa Melayu, such as the word like anak, son, daughter, children, kids. Okay, anak. Anak actually in Philippines and also bahasa Melayu carry the same meaning. They share the same meanings. Means children lah. Tapi dia sebut anak, kita pun sebut anak. Cuma mungkin sebutan mereka anak tu jadi macam the K, they pronounce K more like anak. Kita sebut anak. Our K normally we didn't pronounce the K. Okay, because when we have a K at the back, normally we halfly sound the K. But in Philippines normally they will like release the K sound. Jadi anak. Okay, kita sebut anak. Sebab itulah kita sebut kakak. Kakak. Mungkin kalau dekat bahasa Filipin, kalau kakak tu same with the sister, dia akan sebut kakak. Something different like that je lah. Perkataan kepala,
Okay. Original for the kepala dulu kita boleh rujuk kepada macam perkataan ulu. Ulu maksudnya satu benda yang utamalah duduk macam paling hujung. Paling utama macam hulu sungai. Okay. Ulu sungai, ulu Tembeling, kita ada ulu Pahang, ulu Kelantan, satu benda yang duduk di bahagian paling penghujung. Okay. Perkataan ulu ni kalau pergi dekat beberapa tempat di kawasan Nusantara, contohnya di Thailand, di Hawaii tak silap saya pun ada juga, Madagascar, ulu ni maksudnya kepala, the original word. Okay. The original word is kepala. Jadinya bahasa Indok ataupun bahasa orang kata apa, bahasa utama mereka sebenarnya sebelum ada revolution, to that kind of language they use now, actually kepala tu ialah ulu. Kita pun sebut ulu. Sebelum ni, lepas tu jadi kepala macam sekarang. Sebab kita dah mengalami revolusi dalam perkataan. Okay, so far okay. Ini adalah bahasa Austronesia yang salah satunya adalah bahasa Melayu. Kita akan tengok salah silahnya kemudian. Ada apa-apa nak tanya for the peta and also for perkataan bahasa Melayu itu sendiri? All okay? Okay, good. Thank you, Gayatri. Okay, kita tengok kepada asal usul bangsa Melayu. Okay, sebelum kita pergi kepada bahasa Melayu dan juga kepada jenis-jenis bahasa Melayu, kita tengok teori asal usul bangsa Melayu. Dekat sinilah yang orang kata sebenarnya Malay is not the original people in Malay, in Malay land. Okay, sebab we have two theory about how origin of Malay people ni. Kita ada dua teori. Satu teori adalah teori datang dari Yunan Taiwan. Kedua, kita ada datang dari Pulau Borneo iaitu di bahagian Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Okay, kalau saya cakap laju sangat, just let me know. Okay, dari Yunan, from Yunan Taiwan, actually they have two type of people yang datang. Dua kelompok manusia. Iaitu yang pertama kita kenali sebagai Melayu Proto. Okay, Melayu Proto adalah orang Melayu yang datang ke tanah Melayu 2,500 tahun sebelum Masihi. Okay, 2,500 tahun sebelum Masihi. SM ni Masihi. Sebelum Masihi atau in English is BC lah, before century. Okay. Tahu kan macam mana kita kira before century, macam mana kita dah jadi Masihi dan juga macam mana kita jadi after century, something like that kan. Jadi 2,500 sebelum Masihi ni, kalau kita nak bandingkan dengan tamadun yang awak dah belajar, actually is the same all with Mohenjo-daro dan juga Harappa di tamadun India. Kalau awak masih ingat, masa dalam tamadun India tu awak belajar bahawa Mohenjo-daro, tamadun Mohenjo-daro dan juga Harappa yang peninggalannya masih ada, actually 2,500 years before Masihi, and then they already have what we call it, they already have a civilization. Begitu juga dengan di tanah Melayu pada masa dahulu lah. Bahawa kita akan tengok dua jenis Melayu ini, iaitu Melayu Proto datang 2,500 tahun sebelum Masihi. Mereka tinggal di sungai dan juga di pantai, okay, untuk mencari bahan makanan. Tapi sekarang kalau Melayu Proto ni, kalau awak nak tahu, actually is orang asal. Kita panggil orang asal lah. Orang asal sekarang ni ataupun kita masih panggil sebagai orang asli. Okay, orang asli. Kemudian kita ada gelombang yang kedua iaitu Melayu Dutro yang datang 1,500 tahun sebelum Masihi, dan Melayu Dutro ni duduk di pantai dan juga tanah lembah dan dah pandai bertukang kayu lah. Sebab tu mereka boleh buat rumah, mereka dah boleh buat kapal. 1,000 tahun tu agak besar kan dia punya gap. Okay, really big lah. 1 tahun tu maksudnya
Satu dekad kan? Satu dekad 10 tahun. Satu abad lah. Satu abad lah. Satu abad 1000 tahun. Jadi perubahan sangat banyak. Jadinya Melayu Dutro ini sekarang ni ialah Melayu yang awak kenal. Macam saya. Saya ni orang Melayu. Macam Rafiq pun orang Melayu. Okay, jadi ini adalah from the origin people Melayu Dutro yang datang dari Yunan. Kemudian mereka duduk di tanah Melayu. Okay. Tu datang dari Yunan, dan teori yang kedua kita ada pula dari Pulau Borneo, dari kawasan Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan, di mana orang-orangnya sebenarnya mereka berjalan pergi ke Sumatera, dia pergi ke Philippines, mereka pergi ke Jawa Barat, ke Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Diorang pergi disebabkan oleh keupayaan mereka untuk boleh bergerak daripada Pulau Borneo. Ini kan Pulau Borneo. Boleh bergerak ni dari sini, mereka boleh bergerak ke kawasan sekitarnya. Okay. Bergerak means jalan kaki. They can walk because this area one long time ago lah, before kita mengalami peningkatan paras air laut, sebenarnya dekat sini kita ada Pentas Sunda. Pentas Sunda ni merupakan daratan di mana orang boleh berjalan. Kiranya pada masa dahulu geografi kan lain. Jadi mereka boleh berjalan lah, cuma ambil masa yang agak lama. Mereka berjalan from the Pulau Borneo to the Sumatra. Sini kan Sumatera Utara, dia orang pergi Sumatera Selatan, ke bahagian Philippines. Jadi mereka boleh bergerak berjalan kaki. That's why ada yang mengatakan bahawa asal usul bangsa Melayu itu first datang dari Yunan and second datang dari Pulau Borneo. Still debatable among the linguists. So still ada yang percaya datang dari Yunan, ada yang memang strongly agree with the datang dari Pulau Borneo. Itu asal usul bangsa Melayu. Okay, next kita akan pergi kepada salah silah bahasa Melayu. Jadi kan saya kata macam bahasa Philippines dan juga bahasa Melayu kan dari keluarga yang sama kan. Hal ini disebabkan oleh, kita tengok, kita ada satu bahasa Indok, kita panggil sebagai Filium. Okay? Filium ni berumur lebih kurang 5,000 tahun dan dah lebih lah. Dan keluarga kita di bawah keluarga bahasa Austris. Okay? Kemudian di bawah keluarga bahasa Austris ni kita ada rumpun bahasa Austroasia, kita ada rumpun bahasa Tibet Cina dan juga Austronesia. Tibet Cina ni macam bahasa Burma, bahasa Cina, bahasa Thailand, itu adalah di bawah rumpun bahasa Tibet Cina. Kalau Austroasia tu kita ada macam Hindi, kita ada macam Tamil, because totally we cannot understand that kind of language kan. Kalau Chinese pun sama juga, kita masih lagi tak faham. Okay, di bawah rumpun ini, kita adalah di bawah rumpun Austronesia. Kalau kat peta tadi pun nampak Austronesia. Di bawah rumpun Austronesia, kita ada keluarga Nusantara, kita ada keluarga Mikronesia, kita ada keluarga Melanesia dan juga Polynesia. Polynesia ni adalah salah satu bahasa Hawaii. Salah satu bahasa Hawaii. Sekejap. Saya lupa nak tukar hotspot. Kalau tak dia jadi lag. Sekejap. Okey. Kita sambung. Jadi di bawah rumpun bahasa Austronesia, kita ada bahasa Nusantara, Mikronesia, Melanesia dan juga Polynesia. Dan Nusantara ialah satu keluarga yang kita perlu ambil tahulah sebab ianya keluarga bahasa kita, bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu. Di bawah Nusantara kita ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Philippines. Sebab itulah kata Philippines ni di bawah keluarga yang sama. Kan? Philippines kat sini, kita di bawah subkeluarga Sumatera. Di bawah subkeluarga Sumatera. Jadi kita masih boleh faham bahasa yang dituturkan di bawah keluarga yang sama, iaitu di bawah Nusantara ni. Kita boleh faham. Dia lag.
Okey, tadi sebenarnya saya ada contoh tadi. Di bawah keluarga kita kena tahu tentang keluarga Nusantara ni lah. Mana keluarga Nusantara ni di bawahnya kita ada sub keluarga Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga Philippines. Di bawah sub keluarga Sumatera ni kita ada Melayu. Jadi kita mesti boleh faham bahasa-bahasa yang dituturkan di dalam keluarga yang sama, iaitu keluarga Sumatera, Kalimantan, Jawa, Philippines. Sebenarnya dia sangat banyak lagi, tapi ini adalah sebahagian daripada keluarga bahasa yang perlu anda tahu. Okay? Jadi kita teruskan dengan jenis-jenis bahasa Melayu. Terdapat 3 jenis bahasa Melayu yang perlu anda tahu, iaitu bahasa Melayu kuno, klasik dan juga moden. Timeline dia berbeza, sudah pasti. Bahasa Melayu kuno abad yang ke-7 sehingga abad yang ke-12 dan juga awal abad yang ke-13. Okay? From 7th century to late 12th century or early in 13th century. Kemudian kita ada bahasa Melayu klasik pada abad yang ke-13 sehingga abad yang ke-19, 19th century. So macam mana nak tahu 19th century tu tahun bila? Tolak je satu. Maksudnya kalau ni 19, awak kena tahu bahawa tahun dia adalah 1800. Okey. Bahasa Melayu moden kita bermula pada abad yang ke-19 sehingga sekarang. Okay, hingga sekarang. Now, we still speak bahasa Melayu moden. We don't have any people who speak bahasa Melayu kuno anymore, but we have people who speak bahasa Melayu klasik. Why? Nanti saya bagi tahu. Okay. Jenis bahasa Melayu yang pertama iaitu bahasa Melayu kuno. Kalau anda tengok kita di sini, yang saya kata tadi, pada abad yang bermula pada abad kurun ke-7, mereka menuturkan bahasa Melayu kuno sehingga abad yang ke-12 akhir ataupun awal abad ke-13. Ini adalah peta untuk abad yang ke-7. Kalau awak tengok, if you can see here, we have sini Sumatera, sini Indonesia, kan? Sini Indonesia, ini Borneo, kita ada Sabah, Sarawak, Brunei, Sarawak, Sabah, Brunei, itulah Sabah, Sarawak, Brunei, kita ada Kalimantan kat sini. Lepas tu kita ada Kedah. Kingdom yang ada di tanah Melayu, kita ada Kedah, Langkasuka. Langkasuka ni nama lama untuk Langkawi, sekarang kita dah tukar jadi Langkawi. Kemudian kita ada Kelantan, kita ada Terengganu dan juga kita ada Pahang. Patalong dan juga Gerahi ni adalah sebahagian daripada kerajaan Siap lah pada masa dahulu. Jadinya sangat, orang kata apa, sangat terhadlah kerajaan yang ada pada abad yang dahulu. Jadi nama yang tinggal dekat sini pun adalah kerajaan awal, di mana kalau anda ingat kerajaan paling awal di tanah Melayu kita ada kerajaan Kedah Tua ataupun the Old Malay Kingdom, kerajaan Kedah Tua yang terletak di Mojandaru di Lembah Bujang, dan juga penemuan yang paling latest sekali dia kata Sungai Batu. Okey, tapi Sungai Batu tu usia dia 2500 tahun sebelum Masihi. Tapi make sense jugalah sebab kalau kita tengok sejarah kedatangan bangsa Melayu Proto tersebut, dia kata teori asal-usul bangsa Melayu tu dah datang 2500 tahun sebelum Masihi. Jadi, if you want to say that civilization in Malay civilization ni, Malay Archipelago ni already start 2500 tahun sebelum Masihi. Make sense sebab Melayu Proto dah datang 2500 tahun sebelum Masihi. Cuma saya rasa yang penemuan di USM itu tidak dihebohkan. Mungkin sebab mereka masih lagi dalam tempoh mengkaji. Tapi setakat ni itulah yang diklaim. Okay? Menyatakan bahawa kerajaan Kedah itu berusia lebih daripada yang dicatatkan. Sebab kalau yang dicatatkan mereka kata Kedah Tua ni berusia pada abad yang kedua. Pada abad kedua maksudnya 100 Masihi. Jadi bahasa Melayu pada masa dahulu adalah bahasa lingua franca yang digunakan untuk perdagangan, pentadbiran, ilmu dan agama dan juga sastra dan budaya. Dia akan pergi dekat Jambi kan? Ini Jambi.
Sriwijaya dan juga Palembang. Ni antara kerajaan yang awak kenal lah dan awak masih kenal sekarang sebab banyak belajar dalam sastra dalam kitas kan. Jambi, Sriwijaya dan juga Palembang. Jadi bahasa Melayu dituturkan disebabkan oleh di kawasan Jambi dan juga di kawasan Sriwijaya mereka ada international port yang sangat besar, big international port, sama juga dengan Kedah. Jadi pada masa dahulu mereka datang bukan sahaja bawa barang-barang untuk berdagang, but they also bring their knowledge and also their religion. That's why lah penduduk di Jambi, di kerajaan Jambi, kerajaan Sriwijaya, they learn sastra, they learn about culture, they learn about religion from the traders. Secara tak langsung sebenarnya mereka bawa bahasa jugalah disebabkan oleh beberapa kengkangan yang ada terhadap bahasa Melayu pada masa tersebut. Okey, kita tengok kepada bunyi. Untuk bunyi vokal untuk bahasa Melayu kuno ada 3 sahaja bunyi vokal. I, A dan juga U. Okey, ada 3 bunyi vokal. Kalau awak tengok gambar ni, ini adalah vokal bahasa Melayu moden yang kita ada sekarang. Kita ada kat sini 8, 6 bunyi primer dan 2 bunyi sekunder. 2 bunyi sekunder tu bunyi sekunder tu bunyi E dan juga bunyi E. Itu bunyi sekunder lah, dengan satu lagi kita ada O. Okey. Kemudian kita ada bunyi W yang sekarang menjadi bunyi B. Dulu contohnya macam perkataan bulan merujuk kepada bulan. Okey. Dia guna W bukan B. Menggunakan bunyi aspirasi ataupun bunyi yang mengeluarkan hembusan yang sangat banyak, contohnya macam BH, BH dan juga KH. Macam perkataan sukacita banyak mengeluarkan bunyi-bunyi yang hembusan daripada paru-paru keluar. Okay, itu adalah bunyi-bunyi. Jenis tulisan yang ada, mereka ada lebih banyak daripada tulisan kita sekarang, iaitu mereka ada 4 jenis tulisan. Rencong, kawi bukan jawi, Palava dan juga Nagiri. Okey. Ini kita tengok tulisan rencong. Kalau awak tengok tulisan rencong, saya besarkan sikit. Tulisannya sebenarnya lebih kepada suku kata. Kita ada ka, ga, nga, ta, da. Kalau bahasa kita sekarang lebih kepada huruf kan. Kita ada B, C, D, E, F. Lebih pada huruf lah. Tetapi dulu sebenarnya dia lebih kepada suku kata. Contohnya macam nak buat perkataan mata. Cuba cari mata. So tulislah mata. Mana ni? Tak nak pandang pula. Alah, itu surat number 1. Okay. Sini. Oh, macam ni. So, ni ma, ni ta. Tapi kita eja ma, ta pada masa sekarang. Pada masa dulu dia lebih kepada suku kata ni. Mungkin yang ini M, yang ini A. Kita tak tahu. Wallahualam. Kemudian kita ada sarai kawi. Ia pun lebih kepada suku kata. Okay. Ada kaga, ngaca juga. Kemudian kita ada Palava. Ini tulisan yang paling terkenal pada abad yang ke-7. Pun suku kata juga. Cuma tulisan dia kalau awak tengok dia lebih macam ada tulisan macam ada tulisan-tulisan Tamil sikit lah. Sebab the original tulisan Tamil pun kita pun tak pasti sebab tak belajar kan. Kemudian kita ada tulisan Nagiri pun suku kata juga. Cuma tulisan Nagiri ni paling banyak digunakan pada abad yang ke-9. Macam Rencong, Kawi, Palava banyak guna pada abad yang ke-7. Okay.
Selain pada tu kita ada imbuhan, di mana imbuhan sangat terhad pada masa dahulu. Ada 3 imbuhan yang sering digunakan, iaitu ma, mar dan juga ni. Ma ini membawa maksud mem. Okay. Mar membawa maksud ber untuk imbuhan sekarang dan ni membawa maksud di. Macam perkataan ni. Mar lapas disebabkan vokal ada 3 sahaja. U. Kan? Jadi mereka tak ada vokal E, mereka tak ada vokal O. Jadi sebab itulah ejaan untuk berlepas jadi mar lapas. Patutnya berlepas. Okey, ni parwat. Agak-agak apa kataan dia pada masa sekarang? Ni parwat. Boleh teka tak? Ni parwat. Apakah ejaannya pada masa sekarang? Boleh letak di bahagian chat. Kita ada yang betul dekat sini, ramai yang teka. Gayatri betul, diperbuat. Ni adalah ni, par, per, buat. Sebab W tu dikonsider jadi B kan. Okey, marbuat, marbuat. Ni, apakah perkataan pada masa sekarang? Tak ada mar di sini. Mar ialah ber. Terima kasih. Tisa. Berbuat. Dan yang last sekali. Kita ada mawa. Membawa. Ini adalah bahasa Melayu kuno yang mana sangat terhad imbuhan dan juga sangat terhad konsonan ni lah. Okey, seterusnya kita ada kosakata di mana kosakata untuk bahasa Melayu kuno kita banyak menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni bahasa apa? Pernah dengar tak bahasa Sanskrit ni bahasa apa? Kat mana pernah dengar bahasa Sanskrit ni? Macam saya pernah dengar bahasa Sanskrit ni. Koko kata tak pernah. Okey, bahasa Sanskrit adalah bahasa yang dituturkan ataupun digunakan semasa zaman Mohenjo-daro. Megan kata Thai. Okay. Digunakan semasa zaman Mohenjo-daro di Tamadun India pada satu ketika dahulu. Dan bahasa Sanskrit ni sekarang ni kita boleh tengok banyak digunakan dalam bahasa Hindi lah. Okay. Dan kerajaan India sebenarnya telah memperkenalkan bahasa Sanskrit ni di sekolah-sekolah supaya bahasa Sanskrit tak hilang. Okay, jadinya mereka masih lagi belajar bahasa Sanskrit. Apapun agama mereka, apapun dia punya bangsa mereka, mereka kena belajar bahasa Sanskrit di sekolah-sekolah. Okey, bahasa Sanskrit ni adalah bahasa yang dituturkan oleh golongan yang paling macam kata bangsawan lah di tamadun India, disebabkan tamadun India they have caste system kan, sistem kasta di mana di piramid ni kan di paling atas ni ada Brahmin. Brahmin ni adalah golongan macam agamawan yang berkulit putih. Di bawah ni dia ada golongan paria yang berkulit gelap ataupun kita kenali sebagai sudra juga. Sorry, paria bawah sekali. Kita ada sudra kat sini. Sudra, paria. Paria ni golongan yang untouchable lah, something like that. Okay, sudra ni adalah golongan yang paling macam hamba yang berkulit gelap. They cannot learn bahasa Sanskrit because of their caste. Kasta mereka rendah. Okay? Mereka cannot marry with other caste. Contohnya macam sudra nak kahwin dengan kita ada kshatriya, kita ada kshatriya sini, kita ada vaishya. Saya pun yang lupa dah. Okay. Atas dia Brahmin. Brahmin, kshatriya, vaishya, sudra. Golongan agamawan, golongan kshatriya, tentera, golongan peniaga ataupun perusahawan dan juga golongan hamba. Jadi
golongan yang akan belajar bahasa Sanskrit adalah golongan bangsawan, iaitu golongan Brahmin sahaja. Jadi golongan Brahmin ini dikatakan berkulit putih dan mempunyai pengetahuan dalam agama sangat banyak. Okay, bila mereka datang ke tanah Melayu pada masa tersebut secara tak langsung, they bring their own religion and also their own knowledge. Okay, jadinya penduduk di tanah Melayu pada masa dahulu, they can learn the other religion and also other knowledge lah. That's why yang mereka kata kat sini, bahasa Sanskrit dianggap mempunyai status yang tinggi. Because only Brahmin can learn bahasa Sanskrit. Yang kedua merupakan bahasa yang mempunyai bahasa bagi golongan bangsawan, Brahmin dan juga kaum kerabat dia sahajalah. Among family sahaja yang boleh belajar. Bahasa Melayu masih kekurangan kosakata. The original word of bahasa Melayu only have like 500 word. Very little. And then we have wujudnya hubungan antara penutur bahasa Melayu kuno dengan penutur bahasa Melayu Sanskrit. This is because kalau tengok tadi fungsi bahasa Melayu kuno tu salah satunya adalah untuk ilmu dan agama, sastra dan budaya. That's why pada masa ni agama yang datang kebanyakan adalah agama Hindu dan juga agama Buddha. Secara tak langsung they learn about the Mahabharata epic, yang kitab Mahabharata yang sangat tebal tu, mereka belajar dan juga they adapt with their own culture that time. Pada masa tersebutlah abad yang ke-7. Okay. Sebab itulah sekarang pada masa bahasa Melayu kuno ni kita ada macam wayang kulit. Kan? Wayang kulit kalau tengok banyak ciri-ciri ataupun influence from Hindu, okay, daripada Hinduism. Okay, kemudian kita ada bahan bukti. Sejauh mana kalau kita kata bahasa Melayu kuno ni wujud, adakah orang akan percaya? Have you believe bahasa Melayu kuno ni wujud kalau saya tak tunjuk bukti-bukti dia? Mesti tak kan? Mungkin cikgu ni tipu saya ni. Tak ada pun jenis-jenis bahasa Melayu. Something like that. Okay. Tapi ini disahkan lagi dengan penemuan bahan bukti yang telah ditemui pada abad yang ke-7 dan juga abad yang ke-9. Ditulis pada abad yang ke-7 dan juga ke-9. Jumpa tu lebih kurang pada abad yang ke-13, yang ke-14 macam itulah. Abad yang ke-7 ada 4 batu bersurat. Okay, 4 batu bersurat yang sangat penting, iaitu yang pertama kita ada Kedukan Bukit, Kalang Tuo, Karang Berahi dan juga Majapahit pula dah. Karang Berahi, Kota Kapur. Okay, 4 yang dijumpai di Palembang, Jambi, ada juga Pulau Bangka. Tak silap, Pulau Bangka ni adalah salah satu kerajaan di Majapahit lah, menggunakan tulisan Pallava. Okay, tulisan Pallava, abad yang ke-7. Dan salah satu yang bahan bukti yang paling terkenal menggunakan tulisan Nagiri, pada abad yang ke-9 kita ada batu bersurat Ganda Suli yang menggunakan satu-satunya tulisan Nagiri. Saya tak ada gambar untuk tulisan Nagiri, batu bersurat Ganda Suli ni, tapi ada gambar untuk yang keempat-empat yang lain. Ini adalah batu bersurat di Kedukan Bukit Palembang. Bila tulisan tersebut disatukan, nampaklah seperti macam memang ada influence daripada bahasa Tamil. Kemudian kita ada batu bersurat di Kalang Tuo Palembang, abad yang ke-7 juga. Kemudian ini adalah batu bersurat Kota Kapur di Pulau Bangka. Kemudian kita ada batu bersurat di Karang Berahi Jambi. Semuanya terletak di Indonesia sekarang. Okay, kita tak pegang pun batu bersurat ini. Kecuali satu batu bersurat yang kita pegang, iaitu batu bersurat semasa zaman bahasa Melayu klasik. The only one, then you actually can go and see by your own eyes kalau pergi Terengganu. Okay? Terletak di Museum Terengganu dan boleh tengoklah dekat situ ada replika batu bersurat tersebut. Okay, boleh kita mulakan sikit, diteruskan sikit dengan bahasa Melayu klasik, kemudian kita rehat dan kita akan sambung dengan bahasa Melayu moden dan juga kita punya Kahoot. Okay? So bahasa Melayu klasik ini adalah digunakan pada abad yang
13. Okay, abad ke-13 hingga abad yang ke-19. Okay. Terdapat peralihan lah pada mulanya. Sebab tu saya kata akhir abad yang ke-12, awal abad ke-13. Peralihan, the transition between bahasa Melayu kuno and also bahasa Melayu klasik. Because both of the language actually is quite different kalau nak tengok. Mostly for the written. The written language. Jadi bahasa Melayu klasik ni normally will relate with the agama Islam dan juga Arab. Disebabkan oleh during the bahasa Melayu klasik, we already have the Kesultanan Melaka. Ini adalah kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Melaka sekarang, Malaka dulu. Okay, Melaka kat sini kita ada Selangor, kita ada Perak, kita ada Penang, kita ada Kedah, ada Langkawi, we still have Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga kita ada Ujung Tanah. Tengok nama kat sini pun masih ada Temasek. Okay. Ini adalah kesultanan awal-awal dululah yang masih ada sekarang dan masih ada institusi beraja. Okay, jadi Kesultanan Melaka, kita tengok kat sini kita masih ada Jambi, kita ada Palembang. Okay. Kita ada Pulau Bangka, kemudian kita ada Riau di sini, kita ada Sumatera. Okay. Ini adalah peta kerajaan semasa abad ke-13 hingga abad yang ke-19 dan kemasukan bahasa Melayu klasik actually is based on the time because pada masa dahulu Melaka already become a traditional port, a really big traditional port, international port because of the geographical. Okay. Kapal akan datang daripada sini, Laut Andaman masuk ke Selat Melaka dan mereka akan berhenti di Melaka sebelum meneruskan perjalanan pergi ke tempat-tempat lain lah. Okay, mungkin pergi Laut Cina Selatan ke apa. But they love to come to Selat Melaka because the geographical here, you can see. Kalau ada angin, kan angin monsun dia akan datang dekat sini tapi sebenarnya kapal mereka masih lagi selamat. It's not like this lah. Kalau dekat sini tak silap saya sini dah tak ada negara. Kalau dia orang datang kat sini, contohnya dia orang pergi Phuket kan. Dia orang pergi Phuket, dia orang letak kapal kat sini. So, bila ada kapal kat sini, tiba-tiba angin datang, so kapal ni akan musnah lah. Because they don't have any pelindung. So, jadinya mereka suka datang ke Tanah Melayu, Melaka pada masa ni sebabkan oleh mana ada angin monsun pada masa tersebut, kalau datang, actually they not hit the ship directly. They will hit the benda-benda lain dulu, country lah, macam pokok ke apa ke, they hit ni dulu, lepas tu barulah pergi dekat laut, belah sana dekat Selat Melaka. And another one more thing, this is because kat Melaka they don't have any pirate. Pirate mereka memang ada lah, dia orang macam law sangat bagus dekat Melaka. Kalau nak tengok sekarang pun saya rasa kalau bab-bab lanun ataupun pirate ni, Pirate of Caribbean ni kita akan tengok banyak dekat kawasan Philippines. Philippines dengan Sabah tu ada antara dia. Dekat kita punya perairan antarabangsa lah. Jadi dekat sini paling banyak lanun lah. Saya rasa orang Philippines ni masih lagi sebahagian daripada lanun-lanun tersebut. Okey, kalau tak jadi beberapa tahun sudah Lahad Datu, festival Lahad Datu yang membunuh ramai orang juga. Okey, next kita ada ciri-ciri bahasa Melayu, kita ada kosakata, iaitu kosakata bahasa Sanskrit masih digunakan. Okey, kosakata ataupun perkataan ini kenapa kita kekalkan? This is because we only have 500 words and we cannot survive if we don't use any bahasa Sanskrit anymore. Okay, that's why they still keep the bahasa Sanskrit and they keep adding from Arab, from Parsi and also from English in the 19th century. Okay, kemudian kita ada imbuhan. Tadi kita tengok imbuhan awalan. Semasa bahasa Melayu Sanskrit kita pun ada imbuhan akhiran. Kita ada man, kita ada wan, kelas wati dan juga maha, di mana merujuk kepada manusia.
Kemudian kita ada jenis tulisan iaitu tulisan yang paling digunakan pada masa tersebut adalah tulisan Jawi dan juga tulisan Rumi. Tulisan Rumi adalah tulisan apa yang kita guna pada masa sekarang yang kita eja ABC, baca, BACA, dan ini adalah tulisan Jawi yang diadaptasi daripada bahasa Arab. Okay, jadi bahasa Melayu ada dua sistem bahasa iaitu sistem tulisan Jawi dan juga tulisan Rumi. Sebenarnya tulisan Jawi ni tak boleh bercakap Jawi. Kalau kita cakap Jawi, sebenarnya kita like spelling the Jawi. Because we cannot speak Jawi. Okay. Kemudian ciri-ciri bahasa lain terdapatnya pengaruh bahasa Arab dan juga Parsi. Kalau nak tengok untuk pengaruh bahasa Arab ni, dia lebih kepada religion, iaitu agama Islam. Parsi is more about the daily life. Okay, macam pasar, piala, juadah, taman. Tapi kalau untuk bahasa Arab ni lebih pada macam ilmu, iman, kalam, hikayat, syukur, is something like more into the religion lah. Itu perbezaan dia. Kemudian kita ada laras. Tadi kita tak bincang laras bahasa untuk bahasa Melayu kuno, tapi kita bincang untuk bahasa Melayu klasik kerana laras yang digunakan adalah laras bahasa Islami. It's more like the royal language. Kemudian kita ada binaan ayat yang panjang, pasif, menggunakan kata majmuk yang banyak, menggunakan kata hubung, berbanding perkataan kita sekarang, kita banyak ayat aktif, kita tak nak buat ayat panjang-panjang, kita make it simple. Okay, berbeza dengan bahasa Melayu klasik dulu, kalau tengok ini contoh dia. Menggunakan partikel pun dan juga lah pun. Apabila raja dihadap, ayat pasif orang di balairong maka bendahara, kita ada kata hubung, dan penghulu bendahari, dan temenggung, dan segala menteri dan orang besar-besar. Segala sida-sida duduk di seri balai, maka segala anak raja-raja itu duduk di kelek-kelek, pasif, balai kiri kanan, dan segala sida-sida yang muda-muda duduk di selang-selang antara bentara dan hulu balang. We don't have any stop. Ada stop pun dekat sini. Kalau ayat yang kita buat, mungkin kita dah lebih simple lah. First sentence pun dah ada stop. Okay, that is different between bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. We more to simplify our word, but not bahasa Melayu klasik. Okay, for bahasa Melayu klasik, they actually wanted like to be long and also macam berulang-ulang. Tengoklah kat sini berapa banyak sida-sida, berapa banyak dan. That's a different lah. Okay. Fungsi bahasa masih lagi sama. Yang pertama kita ada sebagai bahasa lingua franca di Kepulauan Melayu. Menjadi bahasa rasmi kerajaan. Lepas tu kita tengok juga menjadi bahasa penyebar agama dan juga sebagai bahasa ilmu dan juga budaya kerana ramai traders came at Melaka that time, so people can learn. Belajar dekat situ pun sebenarnya mereka berkahwin dengan orang tempatan, stay dekat Melaka and actually they teach their language and also their knowledge to others. Okay. Bahan bukti yang paling terkenal ialah batu nisan ataupun stone grave untuk Sultan Malik Al-Saleh yang terletak di Indonesia. Batu bersurat di Malaysia kita ada yang ni sahaja, iaitu batu bersurat Sungai Teresat di Terengganu. Dijumpai pada abad yang ke-14. Ada tulisan Arab dan juga tulisan Sanskrit. They talk about Islamic law, only two things. One is auditory and another one is pasal thief, pencuri. Okay, ada dua sahaja. Tetapi dua undang-undang ni sebenarnya undang-undang hudud. Okay, kalau pernah dengar. Long time ago, Malaysia wanted to implement hudud law in Malaysia for Islam, tapi tak boleh, dibantah lah. And then ada dua lagi batu bersurat iaitu batu bersurat Pagar Ruyung dan juga Minang Tujuh yang dijumpai di di Indonesia, Minangkabau dan juga Aceh.
Selain itu kita ada dokumen rasmi, contohnya kita ada hukum kanun Melaka dan juga Pahang ditulis dalam Putusan Jawi. Surat-surat oleh pihak istana, surat-surat ini boleh ditemui di Leiden University. Sastra kita ada buku-buku lama seperti sejarah Melayu, kita ada hikayat Hang Tuah yang ditulis dalam bahasa Jawi original dia. Okay? Any question before we have 5-minute break? Kemudian kita pergi bahasa Melayu moden dan kita akan buat Kahoot. Kalau ada apa-apa soalan, put in the chat box and then we will discuss. Okay, samping tu saya nak masukkan CAMS. So far boleh faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Kita lihat tentang bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden started from 19th century pada 1800 like that lah. Kalau tengok peta kat sini pun kita dah ada Johor, kita ada Kuala Lumpur, kita ada Seremban, kita ada Pahang, Kedah. Semua dah ada lah. All the 13 state kan. Cuma mungkin kita tak ada kat sini Putrajaya, kita tak ada Labuan, Sabah Sarawak. Kat situ tak ada lagi sebab we don't form Malaysia pada masa tersebut lah. Kita form Malaysia abad yang ke-20. Okay, itu kena ingat. Jadi pada abad yang ke-19 kita has been colonized by a few power. Contohnya macam British, kita ada Portugis, kita ada Spain, Spanyol. So banyaklah. Jadi secara tak langsung actually bahasa-bahasa mereka kita pinjam. Contohnya kalau awak tengok dalam satu video dekat YouTube, kalau ada nanti saya akan share, ada dua orang traveller ni, dia datang ke Melaka dan dia buat quiz dengan orang Melaka. They wanted to check some word in Portuguese ada tak sama dengan bahasa Melayu. End up is quite a number of perkataan Melayu yang sama dengan Portugis. Kalau jumpa nanti saya sharekan dekat dalam Times. Okay? Ciri-ciri bahasa-bahasa Melayu moden, kita banyak pinjam daripada bahasa-bahasa asing. Sebenarnya dari bahasa Melayu kuno pun kita dah pinjam until bahasa Melayu moden. Cuma we learn from foreign language yang currently lah. Okay? Perancangan dan juga pembinaan bahasa yang lebih sistematik, we have DBP now, Dewan Bahasa sekarang kan. Jadi bahasa Melayu kita boleh tengok pasca merdeka dan juga pra merdeka is little bit different. Kalau tengok cerita P. Ramlee pun pada awal tahun 1960-an tu pun ejaan pun masih lagi lain, macam tamat N kan. N, end of the story tu, ejaan dia double M, tapi sekarang kita eja macam ni. Jadi pada masa tersebut cermin kita eja, mereka eja macam ni tapi kita eja cermin. Ya, ada beberapa perubahan lah dari segi sistem ejaan yang sekarang ni dipermudahkan. Okay. Lebih banyak menggunakan ayat aktif seperti saya kata tadi, ayat yang lebih simple, banyak titik, kita guna ayat aktif dan menggunakan tulisan Rumi. Tetapi kita masih mengekalkan tulisan Jawi. Kemudian kita ada majlis ejaan Brunei, Malaysia dan juga Indonesia untuk menyelaraskan ejaan dan juga maksud. Ini sama. Okay. Kemudian kita ada tokoh-tokoh yang sangat penting, iaitu kita ada tokoh bahasa Melayu moden pada pra-merdeka, iaitu Raja Ali Haji dan juga Zakbar ataupun Zainal Abidin bin Ahmad. Kedua-dua mereka ni sebenarnya mereka ada buat buku. They publish books about tata bahasa Melayu. Satu untuk kitab pengetahuan bahasa, kamus dan tata bahasa ni Raja Ali Haji pernah digunakan. Kemudian kita ada buku oleh Zakbar, iaitu Pelita Bahasa Melayu ni, sangat tebal tetapi ejaannya menggunakan ejaan lama. Banyak digunakan di institusi pengajian tinggi dan juga maktab perguruan pada masa dahulu.
pra-merdeka. Kita merdeka 1963. Kita merdeka tahun 1957. Okay. Sebelum merdeka tu jadi sangat banyaklah buku-buku ini digunakan di maktab perguruan kerana pada masa tersebut we have limited universities, kecuali kita ada UM pada masa tersebut. Jadi mereka banyak menggunakan buku-buku ni untuk rujukan. Then we have tokoh bahasa Melayu yang moden yang sekarang ni, kita masih ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nisa Karim. Bukunya iaitu Tata Bahasa Dewan sangat bagus dan kita gunakan sebagai rujukan tata bahasa. Kemudian kita ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar mengeluarkan buku Nahu Melayu Mutakhir, tetapi buku ini kita tak guna di sekolah-sekolah, but we use at the university as a secondary like reference lah for tata bahasa. Tetapi sekarang Tata Bahasa Dewan ini bukunya, kita menggunakan buku ini di peringkat sekolah rendah, menengah dan juga universiti. Dan kalau anda tanya saya, kalau if you want to learn about grammar, please go through this book. So you will learn how to use the correct tata bahasa. Sebab kalau anda contohnya wanted to start a business, okay, and then you want to do a banner or you want to do a advertisement, inilah advertisement punya apa, papan tanda tu, blackboard. So your blackboard actually you need to bring your draft to Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ini lambang dia, Dewan Bahasa dan Pustaka ni, untuk di apa orang kata, untuk dikaji. Jadi kalau dia orang kata they said okay, lulus everything, the word is correct, tata bahasa is correct, then you free to use your advertisement. Kalau tak, sudah susah. Okay. Any language, anything that you want to ask? So kita dah belajar bahasa Melayu moden, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu kuno. Ini adalah antara tiga jenis bahasa Melayu yang perlu anda tahu, dan topik-topik yang saya masukkan dalam sejarah bahasa Melayu ni yang penting untuk anda tahulah. Okay. Saya ada bagi tahu masa hari Selasa. Okay. On Saturday pula dah. On Tuesday. Saya padam ni kejap. Saya dah bagi tahu on Tuesday. Everything that you need in this class, you need to go to your times. Anything. Okay, anything. Kalau nak cari, saya guideline nak cari kat mana? Kata dekat sini. Baca dan muat turun kit tugasan pelajar. Go here. Kalau nak tanya recorded duduk kat mana? Here. Rakaman kuliah, kalau nak tahu tentang pengenalan modul, klik here. Dah boleh tengok kat sini. It will bring you to the section 5 kan? YouTube. So ini adalah pengenalan modul yang saya buat pada hari Selasa. Okay. Kita ada berapa orang? 30. Okay. Tapi edit lah. Sebab kenapa saya edit? Sebab banyak macam rehat ke apa ke, supaya tak ganggu untuk awak tengok. Kemudian setiap minggu bahan yang perlu anda baca semua ada kat sini. Okay, go to times, pergi dekat sini. So, pergi dekat bawah ni ada rakaman kuliah sejarah bahasa Melayu. Hari ni punya kelas akan duduk dekat sini, tapi sekarang tak ada lagi sebab baru je habis, baru je conduct kelas. So, by tomorrow you can see the link here. Okay, contohnya dekat sini ada link untuk sejarah bahasa Melayu. Here. Okay, selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir. Okay. Everything you can find in times. So times ni kira macam you all punya kitab lah, because we don't have any ni kan. Jadinya ini tempat yang anda akan cari bahan semua kat sini. Nak tahu berapa orang dah dalam kumpulan? Klik here. Isi senarai nama. Pergi ke section 5. Tengok.
Ada siapa-siapa dah tulis belum? Tak ada siapa lagi? Dah ada, ramai dah. Tak cukup kumpulan. Add another one. Okay? Jangan kata 8 kumpulan ni dah cukup dah. 8 kali 4 baru berapa? So add lah another kumpulan 9, kumpulan 10, no problem. Okay? Here, University Japan, majalah pun sama. Okay, dah ada, cuma tak letak jawatan saja lagi. Jadi mana nak cari? Go to your times, baca dahulu and then you can find everything here. Okay, good. So far so good for this. Okay, thank you so much. Okay, now I would like to conduct a Kahoot. Okay, we have 40 students, so I really hope all the 40 students can join. Go to kahoot.it. You can see my screen kan? Okay, kahoot.it. Genpil, loading. Okay, 2813. Banyak pun ada 8 soalan saja. Okay, kita ada Crystal, Nicole, Tisa, kita ada Aufi, kita ada Rafiq, kita ada Syah, Elisa. Not good in Malay. Okay, siapakah itu? Kita ada Tuna, Hiru, Huiki, Tuen. Kita ada Batman tadi kan? Kita ada Superman tak? Spiderman ke? Okay. Okay, 31 orang. Kita ada Jack, kita ada Emily, kita ada expert Pirana. Ada B, okay, Spiderman. Kita ada IDK, I don't know. Okay, kita ada Firas. Lagi? Okay, kita ada Ban. Okay, can I click start? So 8 question. Okay, 8 question according to the topic today. Itu je, 8 soalan. Okay, akhir start. Okay, sejarah bahasa Melayu. Okay, soalan pertama. Bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Okay, you can tick more than one answer. Okay, you can tick more than one answer. Kita ada bahasa Melayu kuno, klasik dan juga moden. 3 kan, kecuali bahasa Melayu Peruba. Ada juga 2 orang yang jawab. Okay, terima kasih. Kita tengok siapa in first place. Kita ada K. Okay, saya next. Okay, soalan yang kedua. Manakah antara berikut merupakan tempat penemuan batu bersurat kurun ke-7? Pulau Pangkor, Majapahit, Jambi, Palembang. Mana satu? Boleh klik lebih pada satu, tak ada masalah. Jawapannya Jambi, Palembang dan juga Majapahit. Cuma kat Pulau Pangkor kita tak jumpa sayang. Pulau Pangkor kita pergi snorkeling je. Okay, Pulau Pangkor don't have any. Okay, siapa first? Okay, Elaine. Good. Okay, next soalan yang ketiga. Bahasa-bahasa ini menepati rumpun bahasa. Bahasa Cina, Burma, bahasa Siam. Bahasa Siam ni bahasa Thailand. Okay, rumpun bahasa apa? Austris, Austronesia, Austroasia ataupun Tibet Cina? Soalan dia direct tau. Ada bahasa Cina dekat situ.
Jawapan yang betul adalah Tibet, Cina. Sebab salah satunya adalah bahasa Cina. Jadi bahasa Cina di bawah rumpun bahasa Tibet, Cina. Pasti mesti awak ingat. Okay, first place, kita ada Agnes. Okay. Next. Soalan yang keempat. Kumpulan Melayu ini ialah. Okay. Baca tak. Okay. Ambil yang penting saja. Dia kata kat sini, kumpulan Melayu ini sampai ke Nusantara pada tahun 1500 tahun sebelum Masihi. 1500 before Masihi. So, you know only two people. Two Melayu saja, Proto dan juga Dutro. Mana satu? Tadi kan asal usul bangsa Melayu tu. Jawapan dia adalah Melayu Dutro. Ada 6 orang betul. Okay, ingat kalau kumpulan Melayu tu ada, dia letak 1500 tahun sebelum Masihi atau 2500 tahun sebelum Masihi, both of them actually refer to the Melayu Proto and also Melayu Dutro. The difference is only Melayu Dutro 1500 before Masihi, Melayu Proto came to Tanah Melayu 2500 before Masihi. Okay, first kita ada Elaine. Okay. Soalan yang kelima, bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun Austronesia adalah daripada keluarga. Okay, rumpun bahasa Melayu bawah rumpun Austronesia dalam keluarga apa? Keluarga Austroasia, Nusantara, Melanesia, Polinesia. Bawah keluarga Nusantara. Okay, Nusantara. Austroasia adalah salah satu rumpun yang sebaris dengan Austronesia. Pasti mesti ingat. First place, kita ada Firas. Okay, next. Soalan yang ke-6. Antara berikut pilih tulisan yang digunakan pada abad yang ke-7. Boleh guna. Can select more than one answer. Abad yang ke-7 Jawapan dia ada 2 sahaja. Pahlawa dan Rencong, itu jawapan yang betul. Nagiri abad yang ke-19. Jawi Nagiri abad yang ke-9, Jawi abad yang ke-19. Okay, salah satu tulisan daripada abad yang ke-7 tu nama dia Kawi. K-A-W-I, Kawi, bukan Jawi. Okay, next. Tak ada Batman. Okay, Spiderman, where are you? Okay, next. Soalan yang ke-7. Manakah batu bersurat yang ditulis dalam tulisan Nagiri? Kita ada 2. Gandasuli ataupun Kota Kapur. Satu pada abad yang ke-9, satu lagi pada abad yang ke-7. Jawapan dia adalah batu bersurat Gandasuli, Jawa Tengah. Batu bersurat Kota Kapur menggunakan tulisan Pahlawa yang ada 4 tu. Tak apa, Wilan. First place, still Batman. Okay, Fira second place. Last question. Perkataan Moloyo pertama kali digunakan pada abad yang ke-7. Abad ke-7 merujuk kepada, keyword dia perkataan Moloyo, abad yang ke-7 merujuk kepada jawapannya ialah kerajaan di Jambi. 13 betul, bagusnya. Bukan bangsa lagi pada abad yang ke-7. Bangsa hanya merujuk pada abad yang ke-13 semasa adanya kota Melaka. Okay, ready? Okay, podium, first place, tempat pertama. Kita ada Batman. Tempat ketiga. Tempat yang kedua, kita ada Emily. Dan tempat pertama, Firas. Okay, thank you so much. Kita ada runner up, kita ada Agnes dan juga Nikmah. Thank you so much. So lepas ni boleh ingat kan? Kumpulan Melayu ada 2, Melayu Proto, Melayu Dutro. Kemudian boleh ingat tentang tulisan-tulisan.
Okay, any question before we dismiss? No, okay. Kimanda say no, tak ada apa-apa, semua boleh faham. Okay, Gayatri pun kata no. Okay, I know history sometimes is quite boring. Okay, we pass history. So lepas ni kita akan belajar tentang polisi bahasa Melayu ataupun dasar-dasar dalam bahasa Melayu. Kemudian barulah kita akan masuk sedikit demi sedikit kepada tata bahasa Melayu. Okay, saya rasa sampai sini saja dahulu kelas untuk minggu ini. Kita jumpa pada minggu depan, hari Selasa dan juga hari Khamis. Kalau ada apa-apa, just let me know. You can WhatsApp me how to go to our WhatsApp group, how to join our WhatsApp group. Please go to Times and click on tautan kumpulan WhatsApp. Okay, tautan kumpulan WhatsApp tu maksudnya tautan tu link. Link kumpulan WhatsApp, please click on it and go to the section 5. Any reminder, I will inform via WhatsApp too. Okay, Miss, I just got my timetable yesterday, so I missed the class on Tuesday. So will be counted as absent. Normally, kalau your timetable baru dapat semalam, dia tak akan counted on the hari Selasa. Okay, dia akan counted semalam sampai on lah. Sebab dia akan kira bila awak masuk kelas, bukan bila masuk. Bila timetable appear in your system. Okay. Zin Yuan Jiam tanya, Miss, will you upload this recording? Apa nak jawab? Okay, I already show you how where you can find the recording. So actually all the record I will upload by tonight or tomorrow morning, or you can go direct to the YouTube channel. Kalau boleh subscribe lah. Okay. So YouTube channel dekat situ saya dah buat editing. For example, like we have a 5 minutes break. Lepas tu ada hiccup here and there tu saya dah potong-potong-potong supaya masa yang anda tengok tu lebih pendek. Okay. Yes, I will upload the recording. You can access via Times or you can go direct to my YouTube channel. Okay, that's all. Thank you so much everyone. See you next week. Bye-bye. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you too. Bye, Miss. Thank you. Bye-bye.